لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. Bab mendatangi salat Jumaat dengan segera. Haddatsani Yahya an Malik annahu sa'ala ibn Shihab an qawli Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. وقال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. Daripada Malik bahawa ia bertanya kepada Ibnu Shihab tentang firman Allah Azza wa Jal, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Ibn Shihab berkata, Umar bin Al-Khattab membaca ayat ini dengan hai orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumaat, maka berangkatlah kamu kepada mengingat Allah. Ayat yang kita baca, ayat yang dalam surah Al-Jumu'ah tu, ayat yang ke-9, yang Quran sebut, yang ada pada kita ialah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Tapi dia kata Umar bin Al-Khattab, Ibn Shihab kata kerana Umar bila dibaca ayat tu dia tak kata fas'au. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati famdu ila dzikrillah. Kalau fas'au maka bersegeralah. Kalau famdu maka pergi. Dia tak suruh bersegera, dia suruh pergi. Famdu maka berangkatlah untuk salat Jumaat. Fas'au itu yang ada dalam disebut dalam Quran. Maka kebanyakan terjemahan ataupun maksudnya fas'au bersegera kepada zikrillah. Maka menunjukkan bahawasanya as-sa'yu bersegera menunjukkan ianya hukumnya wajib. Idz la yajibu illa ila wajib wal aksar anha furidat bil Madinah. Maka seolah-olah menunjukkan wajiblah. Fas'au maka hendaklah bersegera, fi'il amar, maka hukumnya wajib. Ila zikrillah min yaumil jumu'ah, daripada hari Jumaat itu maksudnya pada hari Jumaat lah. Dan idza nudiya, bila nudiya itu maksud bila azan inda qu'udil imam 'alal mimbar, apabila azan ketika mana imam duduk atas mimbar. Imam Malik dan pada zaman itu masih seolah-olahnya berpendapat azan Jumaat sakat sekali lah, tidak dua.
Sebab dia kata idza nudiya lis-salah, bila diseru kepada sembahyang itu Jumaat, maka dia kata azan itu bila imam duduk atas mimbar. Macam zaman Nabi dan zaman para sahabat yang lainnya. Zaman Uthman yang telah kita ceritakan dulu, dia tak buat dalam masjid, maka dia buat di luar masjid. Maka kekal lagi bila imam naik mimbar baru azan. Zaman sekarang wallahualam nak buat satu azan di luar perlis susah. Ila zikrillah, maka bersegeralah ingat Allah. Maksud ingat Allah itu adalah khutbah ataupun pergi salat Jumaat dan mendengar khutbah atau salat ataupun salat sendiri. Faqala Ibn Shihab maknahu famdu. Kata Ibn Shihab makna fas'au tu bukan bersegera, tapi famdu, pergi. Bila dah azan Jumaat tu pergilah. Kerana Umar ibn al-Khattab yaqra'uha, kerana Umar bin al-Khattab bila dibaca ayat itu dia kata famdu ila dzikrillah wa dhuhri lam yudrik Umar. Tetapi dalam riwayat ini daripada Az-Zuhri, dan menunjukkan bahawa Az-Zuhri tak pernah berjumpa dengan Umar. Maka bagaimana hadis tu, maka dia jadi terputuslah. Faqad wasalahu Abd Humaid, dan telah menyambungkan riwayat itu oleh Abd ibn Humaid dalam tafsir dia. Akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Salim an abihi qal, telah diriwayatkan ataupun telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq daripada Ma'mar, daripada Zuhri, daripada Salim, daripada bapa dia, qal laqad tufiya Umar wa ma yaqra hadhihi al-ayat allati fi surah al-Jumu'ah illa famdu ila dzikrillah. Maka tadi Abdul bin Humaid bawa riwayat yang penuh yang menyatakan riwayat Umar kata famdu. Maka daripada Salim daripada Abi, mana Zuhri ambil daripada Salim daripada bapa dia, dan dia kata laqad tufiya, telah meninggal Umar wa ma yaqra'u hadhihi al-ayat, dan dia tidak akan baca ayat ini allati fi dalam surah Al-Jumu'ah, melainkan dia akan baca famdu, kataan famdu ila dzikrillah. Wa akhraja mithlahu an Ubay wa Ibn Mas'ud, dan juga ada riwayat daripada Ubay dan Ibnu Mas'ud, wa kana yaqul law qara'tuha fas'au la sa'aitu hatta yusqitu ridai. Dalam riwayat Ubay dan Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud katakan kana yaqul, itu riwayat yang menandakan kepada Umar lah, kalau fas'au, kalau bersegera pergi Jumaat itu, la sa'aitu hatta yusqitu ridai, jatuh lidah aku. Kalau nak baca Al-Quran tu fas'au, bersegera pergi cepat-cepat, maka nanti aku pergi cepat-cepat jatuh habis semua selendang atau serban dekat bawah tu. Maka dia nak bagi tahu riwayat famdu, pergi, bukan pergi cepat-cepat, pergi. Qala Abu Umar fihi dalilun 'ala al-ihtijaj bima laysa fi mushaf Uthman 'ala jihati tafsir, dan kata Abu Umar dalil di atas berhujjah dengan apa yang tidak berada dalam Mashaf Uthman ala jihati tafsir, dari sudut tafsir. Mashaf Uthman tu yang kita ada pada hari ni lah, itu Mashaf Uthman. Adapun pada Abu Umar famdu, itu qiraat, bacaan yang berlainan, famdu. Wa illam yaqdha bi annahu kitabullah kas-sunanil waridah bin naqlil ahad. Tapi ada pandangan ulama, antaranya Abu Bakar bin Al-Tib, la yajuzul qira'atu biha wa lal 'amalu bi madmuniha wa huwa abyan. Abu Bakar bin Ibnu Al-Tib, dia kata la yajuzul qira'atu biha, maka tidak boleh baca dengannya, wa lal 'amalu bi madmuniha, dan tidak beramal dengan apa isi kandungannya, dan itu lebih jelas. Itu maksudnya ada qira'at dan ada perbezaan di situlah. Tapi maksud fas'au itu bukanlah pergi dengan berlari. Kalau pergi dengan berlari cepat, fas'au bersegera tu, maka dia telah bercanggah dengan hadis Nabi yang banyak yang menyatakan pergi masjid itulah keadaan tenang. Wa idza thuwiba bis-salati fala ta'tuha wa antum tas'au. Apabila telah diiqamatkan salat,
Itu azan, biasanya qamat. Fala ta'tuha, jangan kamu mendatanginya. Itu bismaya. Wa antum tas'aun, dalam keadaan kamu bersegera. Ada juga larangan Nabi pergi duk lari-lari atau bersegera pun tak boleh. Jadi fas'au tu bukan maksudnya berlari-lari, tapi segera maksudnya pergilah cepat, pergi awal dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Malik, wa innama sa'yu fi kitabillah al-amalu wal fi'l. Maka kata Imam Malik, perkataan as-sa'yu itu dalam kitab Allah bermakna amal, buat. Al-amal wal fi'l, iaitu perlakuan, buatlah. Bila idza nudiya lis-salah fas'au ila dzikrillah, pergi dan buat sembahyang atau pergi jemaah itu. Satu perbuatan, kata Imam Malik rahimahullah. Dan di bawah ayat Quran, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa idza tawalla sa'a fil ardi, wa idza tawalla sa'a fil ardi, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerosakan padanya. Surah Al-Baqarah tu, ayat 25. Wa idza tawalla, kalau dia berpaling, sa'a fil ardi, maka dia akan berjalan tanpa ke bumi buat kerosakan. Tawalla maksud berpaling lah daripada Allah dan Rasul. Dia akan jalan tanpa ke bumi ini dengan melakukan kerosakan. Maksud sa'a tu bukan bersegera, tapi dia akan buat kerosakan. Wa qala ta'ala, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Allah juga berfirman, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah. Maksud dia pergi kepada Nabi nak minta pengajaran, wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Qasas, bila Nabi bertemu dengan pembesar-pembesar kafir, datang Abdullah bin Ummi Maktum, nak cakap Nabi tak pandang dia. Surah Al-Qasas tu, Nabi Allah tegur keadaan Nabi ni, pokok kafir ni, dia kafir ni, dia ni datang dalam keadaan nakkan tutup pengajaran, dan dia itu takut ke Allah Azza wa Jalla, beriman. Maka kena utamakan orang beriman tu daripada orang kafir. Wa qala thumma adbara yas'a, surah An-Nazi'at. Kemudian dia berpaling, kemudian berusaha menentang Musa AS. Yas'a, dia buat nak menentang. Dan Allah juga berfirman, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbagai-bagai. Inna sa'yakum, itu usaha, perbuatan kamu. Sa'i itu perbuatan, sa'a. Datang daripadanya perkataan sa'i, lari-larian, sa'i. Qala Malikun falaysa as-sa'yu alladhi dhakara Allah fi kitabi sa'ya 'ala al-aqdam wala ishtidad, wa innama 'ala al-amala wal fi'la. Maka kata Imam Malik, as-sa'yu yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya bukanlah berjalan dengan cepat maksudnya, dan beramal, tetapi maksud dia buat, beramal dan buat. Itu maksud fas'au. Habis. Berikutnya, babu ma jaa fil imami yanzilu biqaryatin yaumal jumu'ati fis safar. Bab imam turun di sebuah kampung ketika mengadakan perjalanan pada hari Jumaat. Qala Malikun idza nazala al-imamu biqaryatin tajibu fiha al-jumu'atu wal imamu musafirun fa khataba wa jama'a bihim fa inna ahla tilka al-qaryati wa ghayrahum yujammi'una ma'a. Qala Malikun wa in jama'a al-imamu wa huwa musafirun biqaryatin la tajibu fiha al-jumu'ah fala jumu'ata lah wala li ahli tilka al-qaryah wala liman jama'a ma'ahum min ghayrihim wal yutammim ahlu tilka al-qaryah wa ghayruhum mimman laysa bimusafir as-salah. Qala Malikun wala jumu'ata ala musafir. Malik berkata, apabila seorang imam turun di sebuah kampung yang wajib dilaksanakan salat Jumaat,
sedangkan imam tersebut sedang melakukan musafir perjalanan, kemudian dia berkhutbah dan salat Jumaat bersama mereka, maka penduduk kampung itu dan yang lainnya wajib salat Jumaat bersamanya. Malik berkata, apabila seorang imam mengadakan salat Jumaat di sebuah kampung yang tidak diwajibkan salat Jumaat, pada saat ia sedang mengadakan perjalanan, maka salat Jumaat tersebut tidak sah baginya dan bagi para penduduk kampung tersebut. Begitu pula tidak sah bagi orang yang salat Jumaat bersama mereka. Hendaknya penduduk kampung itu dan orang-orang selain mereka yang bukan musafir menyempurnakan salat. Selanjutnya Malik berkata, musafir tidak diwajibkan salat Jumaat. Tarjamah ataupun tajuk ini bagi itu, imam turun ke suatu kampung, suatu tempat pada hari Jumaat waktu safar, walam yadhkur tahta syai'an, dia tak sebut apa-apa hadis atau apa-apa asar. Ja'a fi dhalika innama dzakara al-hukmu faqat, maka dia hanya sebut tentang hukum saja. Faqala qala Malik, idza nazal al-imam biqarah, bila imam al-imam tu maksudnya wali, bukan imam tu, imam maksudnya pemerintah, bukan imam masjid. Biqaryatin, kat satu tempat yang wajib Jumaat dan imam itu musafir, dan dia berkhutbah, wa jama'a bihim fa inna ahla tilka al-qarya wa ghayruhum yujammi'una ma'ah, maka salat sekali. Li'anna al-mustahab an yusalli bihim al-imam dun al-wali, li'annahu innama yanubu anhu fa idha hadara kana ahaqqu bis-salah. Maka dia kata mustahab itu sunat an yusalli bihim al-imam. Sunat yang mustahabnya imam lah jadi imam dan khatib, bukan wali. Al-wali itu pemerintah atau sebagainya. Li'annahu innama yanubu anhu, kerana dunal wali, li'annahu innama yanubu anhu fa idha hadara kana ahaqqu bis-salah. Ialah tapi fa in shalla al-wali jaza kama law istakhlafa fi watanihi, qala al-baji. Tetapi bila pemimpin datang tu, maka yang jadi imam tu sebenarnya yanub ataupun apa kata naib. Tapi bila datang wali itu, maka kita suruh dia jadi imam lah, pemimpin. Fa in shalla al-wali jaza kama law istakhlafa fi watanihi. Wa aslu dhalika annahu, dan asal yang demikian itu, Nabi SAW dalam safar al-hijrah, iaitu Nabi pergi hijrah, Nabi safar, lama kharaja min Quba yaum al-jumu'ah, bila Nabi pergi ke Quba pada hari Jumaat, hina irtafa'a an-nahar, bila dah naik matahari, adrakathul jumu'ah, dah masuk Jumaat, fi Bani Salim bin Auf, maka waktu tu Nabi ada dekat Bani Salim bin Auf dekat Quba. Fasallaha bi masjidihim, dan Nabi sembahyang kat masjid mereka, fasummiya masjidul Jumu'ah, maka dinamakan masjid Jumaat. Pertama sekali Jumaat diadakan. Wa hiya awwalu jum'atin sallaha, dan itulah Jumaat pertama yang disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu buat hadis tu, apa nama, Nabi pergi ke sampai kat situ, Nabi buat Jumaat. Nabi musafir, maka orang kampung situ sekali sembahyang Nabi Jumaat sekali lah. Qala Malik, wa in jama'a al-imam wa musafir bi qaryatin la tajibu fiha al-jumu'ah. Dia kata yang berikutnya pula, kalau dia pergi ke suatu tempat yang tidak wajib Jumaat, iaitu kerana tidak cukup syarat mungkin dan sebagainya, fala jum'ata lahu, maka tak adalah Jumaat bagi dia. Wala li ahli tilkal qaryah, dan juga orang kampung tak ada, sebab tempat itu memang dah tak wajib Jumaat mungkin. Wala liman jama'a ma'ahum min ghairihim wal yutim, dan tidak kepada orang lain yang ikut sekali, min ghairihim, daripada selain mereka, wal yutim ahla tilkal qaryah, dan ahli kampung itu naklah sembahyang penuh, yutim, apa nama, tamam, dia tidak musafir, dia tamam. Tilka al-qarya wa ghairuhum mimman laysa bimusafir as-salah, maka yang orang yang tidak musafir, maka dia apa orang kata itimam, tamam, dia penuhkan sembahyang tu lah, kerana yang datang tu musafir, yang ada tu mungkin tak cukup syarat Jumaat dan sebagainya. Maka orang yang ikut
dia sembahyang, dia tak buat Jumaat lah, maka dia ikut sembahyang, maka bila orang tu bersafir 2 rakaat, maka dia sambung dia lah. Itu hanya disebut oleh Imam Malik, tak ada apa-apa asal. Tapi secara umumnya ialah sekali itu qala Malikun wala Jum'ata 'ala musafir. Tak ada Jumaat bagi orang musafir. Maksudnya tak wajib. Orang musafir tidak wajib bagi Jumaat. Tapi kalau dia pergi suatu tempat yang dah memang orang sembahyang Jumaat, kalau dia nak duduk join dalam tu, maka dia sembahyang Jumaat. Tapi tak beza pun dengan khutbah je. Yang tadi Jumaat, musafir tak ada Jumaat Ustaz. Yang tadi kata Nabi pertama sekali buat Jumaat itu masuk musafir. Itu pertama sekali. Disyariatkan. Dia menolak pertentangan pula dengan pendapat Malik. Perbuatan Nabi itu tidak menyatakan wajib. Mungkin itu pada permulaan Jumaat, ataupun disyariatkan Jumaat pada awalnya Jumaat. Tapi syarat Jumaat itu berikutnya setelah Nabi hidup di Madinah dan sebagainya, maka musafir memang tak diwajibkan Jumaat. Mungkin itu sebagai permulaan untuk hukum Jumaat itu turun. Maka tempat turunnya benda Nabi sampaikan bukan kat Masjid Quba pun lah. Ada masjid tak ada. Ada satu lagi yang dipanggil Masjid Jumaat. Itu pertama sekali lah. Yang musafir itu kira-kira syarat keluar lepas subuh ke apa ke tak? Dalam mazhab Syafi'i dia tentukan. Kalau hari Jumaat jangan keluar lepas matahari naik. Siapa keluar lepas matahari naik, dia kena wajib Jumaat. Kena keluar sebelum matahari naik. Siapa yang keluar sebelum matahari naik maka tak wajib Jumaat. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Tak ada. Jadi yang sahih ataupun yang tepat, Jumaat dah naik matahari ke belum naik matahari, kalau kita keluar je pukul 10, musafir dah tak wajib Jumaat dah. Musafir dengan Jumaat sebetulnya dia mau kasar-kasar. Kira. Allah Allah, insya-Allah boleh. Kira besar. Ada sebagian ulama kata tak digabungkan, tapi kata tak digabungkan, tak ada halangan untuk kita gabung. Baca kita solat wajib, pergi satu masjid, kita sembahyang wajib dengan imam tempatan, kita kena tamam. Kemudian lepas tu kita ikut kita lah musafir. Kita sembahyang, ada orang silap faham. Bila kita ikut pada zuhur itu imam tamam, dia pun ingat asar pun kena tamam juga walaupun dia sembahyang seorang. Tak tu. Bila kita ikut imam tamam, kita kena tamam sebab dia tamam. Bila kita lagi nak jamak dengan asar, kita sembahyang bersendirian dan kita musafir kembali asar. Jadi dua balik lah. Tak lepak. Bukan maksudnya bila dah sembahyang zuhur bersama imam yang tamam, asar pun kena buat tamam. Tak tu. Melainkan kalau kita ikut jemaah yang sembahyang tamam mungkin. Tapi dia kembali kepada asal, dia musafir 2 rakaat saja. Jadi Jumaat lepas Jumaat kita boleh buat jamak dengan asar. Buat 2 asar. Kenapa ada kalau dia ikut sembahyang tamam tapi dia pasal? Dia ikut sembahyang tamam tapi dia pasal tak boleh. Tak ada pendapat langsung. Tak ada. Pula dia kena ikut imam. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Kalau imam tu tamam, dia kena tamam. Pergi Mekah kita kena qasar. Tapi kita takkan sembahyang dekat tempat lain lagi, kita sembahyang Masjid Haram. Maka memang kita tamam sajalah sebab imam tamam. Lainlah mungkin bila pergi Madinah dan perjalanan ke Madinah tu time solat. Itu qasar balik. Kalau dia nak sembahyang maghrib, imam sembahyang isyak. Tu macam mana? Nak isyak dulu. Sembahyang isyak dulu bagi pandangan yang kata hormat waktu itu. Jadi dia sembahyang maghrib.
Dia nak ikut imam sembahyang Isyak 4, tapi dia 3. Imam kan tu. Tak? Maka dia boleh join sekali. Pada rakaat ketiga ada 2 cara. Dia duduk menanti imam bangun 4. Sekali dia duduk dia dalam keadaan tahiyat. Jadi bila imam duduk yang keempat, imam kisah ikut salam sama imam. Sebab dia maghrib, dia tak boleh 4. Atau rakaat ketiga imam naik, dia baca cepat-cepat tahiyat tu, dia bagi salam, kemudian dia bangkit balik, Allah sempat untuk isyak pula dia. Isyak dia boleh kasar tu. Isyak dah kasar. Siapa orang ni buat? Macam tu lah, macam tu orang tes juga suka tu orang main lah. Dia boleh 2. Bila sampai rakaat ketiga, dia tunggu sampai imam habis. Bagi salam bersama imam. Ataupun dia mufaratah pada rakaat ketiga tu. Mungkin dia dan untuk rakaat yang berikutnya, maka dia sembahyang Isyak. Imam musafir boleh, orang yang musafir boleh jadi imam kepada yang tamam, dan orang yang tamam boleh jadi imam kepada yang musafir. Imam al-musafir bil muqim. Tapi mau berangkat kan? Berangkat tapi Oh dia? berangkat tapi Asalnya kita ikut imam lah. Tetapi dalam kes yang tadi itu ada pandangan. Ada ulama yang kata begitu. Yang kuat kan? Wallah Allah. Dua-dua pun insya-Allah. Sembahyang Isyak dulu. Sembahyang Isyak dulu, nanti yang mana tak berpandangan begitu tak boleh kan. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat tu telah waktu dia dah ditentukan dulu dah. Maghrib dulu baru Isyak. Tapi macam dulu pernah kita belajar, macam tadilah, kalau buat jamak takhir, dia buat asar dulu. Ataupun jamak takhir, dia buat Isyak dulu. Itu adalah pandangan juga. Tetapi para ulama sebagainya yang bercanggah tak bersetuju kerana ayat itulah inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta yang selalu ditulis atas tu. Kemudian yang kedua, hadis Nabi tertinggal banyak salat tu dalam perang kan. Dalam perang dah nak maghrib pun Nabi terlepas Isyak. Nabi buat ikut turutan. Zuhur dulu, putus asar, kemudian maghrib dan Isyak. Dalam waktu Isyak. Nabi ikut turutan. Kalau nak ikutnya kena Isyak dulu lah. dalam kita musafir itu tak perlu imam yang tamam lah. Macam mana? Kita musafir, kita berjamaah. Kalau kita masuk dalam masjid, imam tengah sembahyang, kita tak boleh buat jemaah baru lah. Boleh juga. Boleh. Kita tunggu dulu masjid dulu, tunggu imam habis, sekali kita masuk kita sembahyang. Dua pilihan lah. Kita tak boleh masuk dalam masjid, kita pula pergi buat jemaah. Kita pula kata imam tu tengah sembahyang. Tapi itu banyak dilakukan oleh orang. Mana-mana masjid banyak yang mana musafir tu dia berhenti sembahyang, dia bersembahyang jamak qasar dia belakang, imam masjid tu tengah sembahyang fardu. Idza uqimatis salat fala salata illa al-maktubah. Tapi itu kewajiban, tapi tak boleh lah. Nanti dah jadi 2 imam dan nanti timbul fitnah dan sebagainya lah. Tuntutan berjemaah itu lebih besar kan. Bahkan kalau kita dah kasar lagi, kita masuk masjid, kita letakkan jamak kasar kan. Jadi kita masuk masjid, kita boleh repeat balik sembahyang kita dah buat tu berjemaah kan. Kita Macam mana? kita dah katalah Zuhur. Okey. Tak ada apa ni? Tak ada kan. Awal asar. Kita pergi masjid. Kita dah sembahyang dua-dua. Jadi Okey. buat dulu sekali. Di masjid orang sembahyang asar. Okey. Kita digalakkan join sebelum sembahyang asar. Bukan digalakkan, wajib. Wajib. Sebab kita Walaupun kita dah buat. Yes. Kalau kita duduk dalam masjid, imam tengah sembahyang, kita dah jamak qasar dah. Tak boleh kita duduk dalam masjid. Melainkan 2, keluar, ataupun yang kedua ikut imam bukan sembahyang asar, tapi kita niat sunat. Sebab Nabi tengah sembahyang, ada orang duduk belakang. Nabi nak sembahyang, ada orang duduk belakang. Nabi tanya dah sembahyang belum? Dah, jamak dah.
Nabi kata imma kamu keluar ataupun join dengan jemaah. Dua pilihan. Jadi tak boleh kita duduk dalam masjid orang sedang sembahyang fardu. Tak boleh. So ada kita keluar atau kita kena join sekali fardu. Itu semua mungkin hikmahnya nak mengelakkan perpecahan lah. Nanti sehari orang kata apa, dia ni tak semayang, orang tak semayang, dia tak semayang, bising ke sebagainya kan. Imamatul Musafir bil Muqim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shalla Umar bi ahli Makkah az-zuhra fa sallama fi rak'atayn thumma qala atimmu salatakum ya ahli Makkah fa inna qaumun safar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shalla Umar, bapa dia Umar semayang jadi imam ahli Makkah zuhur dan dia bagi salam pada rakaat yang kedua. Thumma qala atimmu salatakum, bila dia dah bagi salam dia kata atimmu salatakum, sempurnakan sembahyang kamu ya ahli Makkah wa ahli Makkah fa inna qaumun safar, kami sedang musafir, kami orang musafir. Imam yang sembahyang musafir dia buat dua, kemudian dia kata perkataan itulah atimmu. Tapi kalau zaman sekarang ni biasanya kita boleh buat pilihan, kita 6 sawawal lah, saya akan buat 2 rakaat, nanti saya bagi salam, tuan-tuan sambung lah. Idza qtada al-musafir bil muqim atam. Apabila orang musafir ikut orang muqim kena sembahyang penuh. An Musa bin Salama al-Hudhali qala sa'altu Ibnu Abbas kaifa usalli idza kuntu bi Makkah idza lam usalli ma'al imam fa rak'atain sunnah Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Daripada Musa bin Salama al-Hudhali, sa'altu Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas kaifa usalli idza kuntu bi Makkah, macam mana aku sembahyang bila aku dekat Makkah, idza lam usalli ma'al imam, idza lam usalli, aku tidak sembahyang bersama dengan imam. Faqala raka'ataini sunnatun Abil Qasim, 2 rakaat sunnah sunnah Abil Qasim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Qultu li Ibn Umar, kata Abu Mijlas, aku berkata kepada Ibnu Umar, al-musafiru yudrak rak'atain min salatil qaum. Orang musafir yudrak rak'atain, dan dapat 2 rakaat dengan salat qaum, yakni al-muqimin, orang bermuqim. At-tajziyahu rak'atan atau yusalli bi salatihim, adakah cukup dengan 2 rakaat saja ataupun kita ikut sembahyang salat qaum? Qala fadhahik, Nabi gelak, qala yusalli bi salatihim, sembahyang dengan ikut cara mereka bagi orang musafir. Wasu'ila Ibnu Abbas, ditanya kepada Ibnu Abbas, ma bala al-musafiru yusalli rak'atain halal infirat wa arba'an idza itamma bi muqim. Orang musafir itu salat 2 rakaat kalau dia sembahyang bersendirian, dan 4 rakaat kalau diikut imam yang muqim. Faqala tilka sunnah, itulah sunnah. Jadi orang yang musafir kalau ikut tamam, tak boleh qasar. Kalau orang imam jadi imam tu qasar, kena qasar. Yang lain penuhkan, tambah 2 lagi. Ada apa soalan? Kalau dia masuk pun punya tamam. Sebab dia ikut imam tamam. Masuk tak boleh masalah. Boleh masalah. Tak boleh. Dia masuk dah kira ikut imam yang tamam tu lah. Kan tempat kan masuk. Masuk rakaat ketiga lah. Kena penuh. Bab waktu yang mustajab pada hari Jumaat. Panjang ni ya.
Haddatsani Yahya an Malik tengok haddan. Haddatsani Yahya an Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yawm al-jum'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah wa asyara Rasulullah biyadihi yuqalliluha 'anil dam. Daripada Yahya, daripada Malik, daripada Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari Jumaat dan berkata pada hari Jumaat terdapat waktu di mana tidaklah seorang hamba muslim yang salat dan meminta sesuatu kepada Allah pada waktu tersebut kecuali Allah akan memberi yang ia minta. Kemudian beliau atau baginda mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan sedikitnya waktu tersebut. Abu Hurairah menceritakan Nabi SAW bercerita ataupun menyatakan tentang pada hari Jumaat. Dan Nabi kata fihi sa'atun. Sa'atun suatu ketika, suatu saat. Dia kalau saat itu kita tak kata 1 jam. Dia waktu yang sedikit. Kan Nabi kata yuqalliluha, Nabi tunjuk dia waktu kejap je, tak lama. وقد ورد إن لربكم إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام. Dalam satu hari Jumaat itu termasuk dalam hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan. Fayanbaghi an yakuna al-'abd fi jami'i naharihi muta'arradan laha, dan sepatutnya seorang hamba dalam setiap masa waktu nahar, waktu siang itu muta'arradan laha bi ihdaril qalbi, itu kita menghadirkan hati kita pada setiap waktu tu. Maksudnya kita nak rebut peluang tu, maka sepatutnya seorang muslim dia jangan lepas peluang. Maka setiap masa pada hari yang dikatakan oleh Nabi hari Jumaat itu, maka kita kena cari, rebut peluang time yang mustajab tu. Wa mulazamatul dzikr, dan sentiasa berzikir dan doa. Wa nuzu' an wasawis dunya fa'asahu an yahdha bi syai'in min tilka nafahat, dan dia buang semua was-was dunia semua tu, maka dia fokus kepada nak mencari tempat atau waktu itu. Yang seorang hamba muslim wa huwa qa'imun yusalli, dia berdiri yusalli, sembahyang. Yusalli ada dua, satu doa, salat itu doa, dan satu sembahyang. Sebagian ulama melihat kepada ataupun qa'imun yusalli, bangun sembahyang, merujuk kepada sembahyang. Qa'imun yusalli itu merujuk kepada sembahyang. Sebagian kata umumlah, qa'imun yusalli itu dia bangkit doa, buat ataupun berdoa. Yas'alullah syai'an, itu minta kepada Allah sesuatu yang yaliq, yang yad'u bih, yang sesuai untuk didoa oleh seorang muslim lah. Jangan dia doa benda yang tak baik. Walil Bukhari fi talaq an Ibn Sirin wa Muslim an Muhammad Ibn Ziyad, daripada Al-Bukhari dalam kitab At-Talaq dari Ibn Sirin, dan Imam Muslim menakalkan daripada Muhammad bin Ziyad, yang kedua-duanya ambil daripada Abu Hurairah. Yas'alullah khairan wal jumalu sifat wal jamlu sifat lil muslim a'rabat ahwalan wa yahtamilu an yakuna yusalli halan minhu lintisafi biqa'imin wa yas'alu halan muradafatun aw mutadakhilah. Yas'alullah khairan, dia minta kepada Allah suatu benda yang baik, bukan benda yang haram untuk diminta oleh seorang muslim lah. Illa a'tahu iyyah, melainkan Allah akan beri kepada dia.
daripada Imam Ahmad daripada hadis Sa'ad bin Ubadah, ma lam yas'al ithman aw qati'at rahim wa huwa nahwu khairan. Itu dalam sebagai riwayat, ma lam yas'al ithman, selagi mana dia tidak doakan ithman dosa ataupun qati'at rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Wa huwa nahwu khairan, dan itu contoh khairan, doa kebaikan. Kita minta doa kebaikan, jangan minta doa yang menyebabkan dapat dosa. Doa celaka, doa benda yang tak sepatutnya kepada orang, nanti dapat dosa je. Ataupun doa supaya kawan itu gaduh, ya Allah kau gaduhkan lagi kawan, kan? Bukan ithman, kita buat dosa. Dan bukan doa qati'atul rahim, putuskan hubungan silaturahim, kerana itu haram. Wal qati'atu minal ithm, dan memutuskan sesuatu itu daripada dosa, fa huwa min atfil khas al-'am. Maka minta kepada Allah yang baik-baik saja, dan jangan minta kepada Allah yang tidak elok. Maka minta yang tak elok Allah tak bagi, dan bahkan dia berdosa pula lagi. Maka yang dimaksudkan mintalah apa saja kepada Allah Ta'ala tu minta yang baik, maka illa a'tahu iyyah, Allah akan bagi. Itu pada hari Jumaat itu yang kata ada satu saat tu. Wa asyara Rasulullah biyadihi yuqalliluha, dan Nabi SAW bagi tahu apa? Time tu sikit saja. Maksudnya tak lama, kejap. Kalau ikut hadis ni umum. Di sana pelbagai pandangan para ulama. Ada yang kata julusul khatib, duduk dengan khatib atas mimbar sehinggalah dia turun sembahyang. Ada kata min ba'dil asri, lepas asar sehingga terbenam matahari. Dan itu datang daripada riwayat yang akan kita baca, riwayat panjang yang kata akhir waktu. Oleh kerana keumuman hadis yang pertama, maka disitulah sebabnya datangnya khilaf ulama, manakah time umum. Tetapi yang mentarjihkan pandangan yang kata lepas asar dekat zuhur sebelum matahari terbenam, berdasarkan hadis yang panjang. Wa haddatsani an Malik an Yazid ibn Abdullah ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haris at-Taimi an Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf an Abi Hurairah annahu qala kharajtu ila at-Turi فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أحبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا أو شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة
فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تدين علي. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. Daripada Malik dari Yazid bin Abdullah bin Al-Had, dari Muhammad ibn Ibrahim bin Al-Haris At-Taimi, dari Abu Salamah bin Abdullah bin Auf, dari Abu Hurairah, bahawa ia berkata, aku pergi ke Thur atau At-Tur. At-Tur. Di sana aku bertemu dengan Ka'ab bin Al-Ahbar. Aku duduk bersamanya dan ia menceritakan kepadaku tentang Taurat. Ka'ab bin Ahbar ni dia pendeta. Kemudian aku memberitahukan kepadanya apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang aku beritahukan kepadanya ialah sabda Rasulullah, hari terbitnya matahari yang paling baik adalah hari Jumaat. Pada hari tersebut Adam diciptakan dan diturunkan dari syurga. Pada hari tersebut ia diterima taubatnya dan meninggal dunia. Dan pada hari itu kiamat akan terjadi. Tidak ada seekor binatang melata pun kecuali akan mendengar. Pada hari Jumaat sejak subuh hingga matahari terbit, kerana takut dengan kiamat, kecuali jin dan manusia. Kemudian pada hari itu ada waktu di mana tidaklah seorang hamba yang melaksanakan salat serta meminta sesuatu kepada Allah dan berketepatan tepat dengan waktu tersebut, kecuali Allah akan memberikan permintaannya. Ka'ab bin Ahbar kata, waktu yang mustajab tersebut sehari dalam setahun. Kata Abu Hurairah, bahkan setiap hari Jumaat. Hari Jumaat, setiap hari Jumaat. Kemudian ia membaca Taurat dan berkata, Rasulullah benar. Abu Hurairah berkata, aku bertemu dengan Basrah bin Abu Basrah Al-Ghifari. Ia berkata, dari mana engkau datang? Aku menjawab, dari Thur. Ia berkata, seandainya aku melihatmu sebelum pergi ke sana, nescaya engkau tidak akan pergi. Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah tunggangan itu dipakai perjalanan jauh kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Masjid Haram, Masjidku ini dan Masjid Ilya, itu Baitul Maqdis. Perawi menyebutkannya dengan ragu, itu Ilya ataupun Baitul Maqdis. Dia confused. Abu Hurairah berkata, kemudian aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Aku memberitahukan kepadanya tentang pertemuanku dengan Ka'ab al-Ahbar dan apa yang telah aku sampaikan kepadanya tentang waktu yang mustajab pada hari Jumaat. Aku kata kepadanya, Ka'ab berkata, hal itu sehari dan setahun. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, Abdullah bin Salam berkata, Ka'ab telah berdusta. Aku katakan kepadanya, Ka'ab membaca Taurat dan dia mengatakan bahawa hal itu setiap hari Jumaat. Abdullah bin Salam berkata, Ka'ab benar. Kemudian ia berkata, aku telah mengetahui bila waktu itu. Aku berkata kepadanya, beritahukan kepadaku. Jangan pelik. Apa maksud pelik?
Jangan mana dia? Wala tadinna alayya. Tadinna alayya la tabkhal. Jangan kedekut. Jangan kedekut ilmu. Bagi tahu. Sebab tadi Ka'ab dia kata benar. Kemudian dia kata, Abdullah bin Salam kata, aku tahu bila waktu tu. Aku berkata kepadanya, beritahulah kat aku, jangan kedekut. Pelik tu. Ia mengatakan ia adalah waktu terakhir pada hari Jumaat. Maka Abu Hurairah kata lagi, aku berkata, bagaimana hal itu berada pada waktu petang hari Jumaat, padahal Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba yang melaksanakan salat serta meminta sesuatu kepada Allah dan ia bertepatan dengan waktu tersebut, sedangkan waktu sore itu petang kan? Sedangkan waktu petang pada hari Jumaat tidak digunakan untuk salat. Bila Abdullah bin Salam kata aku tahu waktu dia bila, iaitu lepas Abu Hurairah baca hadis tadi lah. Qama yusalli, bangun sembahyang. Maka Abu Hurairah kata, takkanlah petang hari Jumaat mana boleh sembahyang pasal. Abdullah bin Salam kata, hadis Nabi, barang siapa yang duduk menunggu salat, maka ia dalam keadaan salat sampai melaksanakan salat. Itu kefahaman fiqh. Memang tak sembahyang, tapi siapa yang tunggu sembahyang, dia dikira sembahyang. Maka dia tunggu lepas asar, memang dia tak sembahyang, tapi dia dapat pahala macam orang sembahyang. Sebab siapa yang menunggu waktu salat, maka dia tu dah dikira dalam sembahyang lah. Abu Hurairah berkata benar, itulah waktu tersebut. Apa-apa, percayalah, itulah waktu yang akhir waktu tu. Jadi hadis menceritakan kepada kita tentang hari Jumaat tadi tu. Keistimewaan hari Jumaat, Nabi kata terbit matahari yang paling baik hari Jumaat. Matahari terbit yang baik ialah pada hari Jumaat. Apa maksud terbit yang baik? Yang terbaik itu maksud mungkin nyaman atau yang baik lah. Kita pun tak tahulah apa maksudnya. Dari situ datang ulama bincang, hari yang terbaik itu hari apa? Hari Jumaat ke hari Arafah? Kalau hujan, matahari dah naik lah. Dia kata tala'at al-syams, matahari ni maksudnya dah siang lah. Hari yang paling baik, maksudnya hari yang baik kan hari Jumaat kan? Tapi Arab kata hari yang baik matahari terbit tu hari Jumaat. Maksudnya hari yang baik tu hari Jumaat lah, siang itu. Sebab tu kadang-kadang tak tahulah itu secara pemerhatian. Kalau tengok hari Jumaat tu matahari ni tak pernah panas. Selalu pada hari Jumaat dia mendung, dia agak dia lah. Mungkin. Tengoklah, cuba tengok. Setiap hari Jumaat dia tak pernah panas. Pada hari tersebut Adam diciptakan dengan dua tangan Allah pada hari Jumaat. Dan diturunkan dari syurga hari Jumaat juga. Kenapa diturunkan daripada syurga? Fawaswasalahu masyaitan, syaitan bagi waswas kat dua-dua sekali, Adam dan Hawa, untuk makan daripada pokok syajaratul khuld yang telah kita sebutkan sebelum ni. Bukan buah khuldi, tapi pokok khuld. Pokok tu kalau Adam makan, Adam akan kekal dalam syurga. Syajaratul khuld. Jangan diubah-ubahlah nama tu. Kalau pokok itu yang dinamakan pokok yang kekal, jangan buah khuldi. Itu kita telah menamakan sesuatu yang tak dinamai oleh Allah dan Rasul. Dan itu sebagai para ulama bila dia bahas tentang cara syaitan menyesatkan manusia, ialah dengan membubuh suatu nama yang bukan nama betul, nama asal. Menamakan sesuatu yang bukan dengan nama betul.
Maka dia bawa ayat Quran tu tentang syajaratul khuld. Maka tak dibagi tahu apa bendanya. Allah kata jangan dekat dan jangan makan daripada pohon itu, kan? Syaitan ni dia nak was-waskan Adam alaihissalam supaya Adam keluar daripada syurga sebab syaitan jealous. Dan syaitan pun tahu dia tu kan, dia kata dengan Allah kan, engkau dah sesatkan aku, maka aku minta satu, dah sesatkan anak Adam sampai kiamat. Dia tahu. Bahkan sebagai ayat, dengan kemuliaanmu aku mohon untuk kekalkan aku sampai aku dah sesatkan Adam. Illa melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka syaitan dia akan menggoda. Maka syaitan kata ke Adam, pergi dekat pohon tu. Pohon tu kalau hang dekat, hang makan, hang akan kekal dalam syurga. Itu nama khuld tu. Kekal, khuldi itu kekal. Maka jangan bagi dia buah khuldi ke, pokok khuldi ke. Itu setan yang bagi nama pohon khuldi tu, bukan Allah yang bagi. Maka zaman sekarang ni macam-macam lah orang bagi nama yang bukan nama dia, menyebabkan orang dah tak melihat maksiat itu maksiat. Maka dia pun bobol lah riba itu bunga. Kan cantik, kan? Bunga. Orang dengar bunga pun sedap sikit. Jangan kata riba, bol bunga, sedap sikit bunga. Dia dah tahu dah. Syaitan punya mainan, talbis. Bobol bunga kita rasa syok dia. Tak ada rasa apa. Maka tak boleh dia nak pindah ke band Islam sebab dia itu bunga. Apa lagi yang selalu ubah? Minuman keras, arak. Mungkin aku juga minuman keras. Kenapa nak keras-keras? Minuman itu tak keras. Arak, sebab arak. Minuman keras. Sebab arak gunakan perkataan Allah dan Rasul. Khamr. Lagi zina. Dia bawa berkesedudukan. Ditangkap, tak tahu. Ataupun main pelacur tu pekerja seks. Oi, nampak sedap dia bunyi lah. Pekerja seks. Kalau kata pelacur, oi marah. Pekerja seks. Macam satu pekerjaan yang diiktiraf, pekerja seks. Itu semua diubah-ubah nama tu. Maka itu kerja syaitan. Kekalkan lafaznya asal. Kalau maksiat itu dinamakan begitu, begitulah dia. Dia tetap tukar-tukar. Nanti tukar-tukar, nanti orang melihat maksiat itu tak ada apa. Itu semua talbis iblis. Iblis bagi cantik benda tu. Maka bila dia tengok cantik, maksiat tu dia tak rasa maksiat. Maka dia rasa sepenuh dia dan tak rasa bersalah. Adam dikeluarkan daripada syurga bukan sebab Hawa, bukan sebab perempuan. Ini perempuan yang menyebabkan lelaki tergoda. Semua zina-zina ni perempuan yang pasal lah. Tak semestinya, kan? Boleh jadi lelaki main peranan. Ini semua salahkan perempuan. Siapa perempuan? Sedangkan ayat Quran kata fawaswasa lahuma, dua-dua syaitan bagi was-was. Dua-dua lah sama je. Jadi bukan ada itu Kristian sebagai pandangan gitu, perempuan lah menyebabkan kepada masalah pada lelaki. Itu semua ialah pandangan-pandangan yang telah tersasar, bukan Islam. Pada hari tersebut diterima taubat, kemudian diturunkan dari syurga Jumaat. Di hari Jumaat juga diterima taubat Adam alaihissalam. Lagilah syaitan benci, dan turun Adam taubat, tawaduk dia. Syaitan tak nak sujud, tak ingat pun di dosa dia, bahkan takabur dan sombong. Sebab kepada kebinasaan takabur dan sombong. Tapi kalau dia ikhlas, bila buat kesilapan dia taubat. Buat kesilapan taubat. Itu orang yang ikhlas, mukmin. Bila dia tergelincir sikit, kembali balik ke jalan yang betul. Itu orang ikhlas. Orang yang ikhlas tadi, syaitan kata apa? Dia tak boleh ganggu. Illa min ibadakal mukhlasin.
semua aku akan kacau, aku akan goda, melainkan hamba-Mu yang ikhlas. Tak boleh. Sebab orang yang ikhlas, Allah jaga dia. Orang yang ikhlas, tauhidnya benar, tauhidnya suci. Bila tauhidnya benar, dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, maka kehidupan dia tauhid. Maka bila tauhid kuat jiwa dia, syaitan tak boleh masuk. Syaitan tak boleh masuk. Bahkan Allah kata lagi kepada syaitan, orang-orang bertakwa yang mana yang telah engkau was-waskan dia, maka mereka zakarullah, mereka ingat Allah dan kembali tengok balik maksiat yang mereka buat, taubat. Itu orang ikhlas, orang takwa. Bukan maksudnya bila dia bertakwa, dia orang agama, dia tak boleh buat maksiat. Tak, manusia buat maksiat. Manusia yang namanya manusia, dia akan buat dosa, tapi yang terbaik dia taubat. Setiap dosa kita buat, tutup dengan taubat ataupun tutup dengan amalan saleh. Taubat itu jangan pula fikir nak kena bangun malam. Nabi sebut umum, siapa yang buat maksiat, ambil wudu, solat 2 rakaat, istighfar. Itu saja, bila-bila masa. Bukan nak nanti malam. Datang nama solat taubat. Datang nama solat taubat pada hari itu lah. Jadi taubat ni bila kita buat silap, astaghfirullah, kita ingat Allah, kita tak mau buat dah. Itulah taubat. Bila dia taubat nasuha, tak mau dah berazam, tak mau buat dah, tinggal. Lari lagi, keluar daripada tempat maksiat tu, tak mau pergi dah. Tapi bukan jaminan untuk dia tak buat lagi yang akan datang. Manusia tu dah akan buat dosa. Jangan terpengaruh pula dengan talbis iblis. Hang ni tobat buat apa? Sehari buat lagi. Tak payah tobat lah. Besok buat lagi. Tobat besok buat lagi. Tobat hang main-main Tuhan ya. Syaitan kata kat kita. Itu induk terasa je. Subuh tadi terlepas. Baik aku tak payah sembahyang subuh. Subuh dah terlepas. Tak ada faedah lah. Dia pun tinggal. Ataupun syok ni, malas nak taubat lagi. Taubat nanti lah. Bila aku dah kahwin pun taubat lah. Yang ke depan. Muda lagi. Esok tua, taubat lah. Macam tu ada fikir macam tu. Ataupun ada orang fikir dia buat maksiat. Tahun depan aku taubat. Macam tu pula. Dia menanggung-nanggung. Itu semua syaitan punya kerja lah. Itu syaitan punya kerja. Kita ni jangan terpengaruh. Maka bila maksiat taubat balik, maksiat taubat balik, maksiat taubat balik. Buat jahat tutup amalan baik, buat jahat tutup amalan baik. Itu cara orang mukmin. Kerana yang terbaik itu ialah yang tawwabun, orang yang bertaubat, sentiasa taubat. Tapi kehidupan kita, jangan pula dunia tu kita tak ambil kisah. Itu dah kacau pula. Yang main kepada ahli maksiat ni, alah tak payah ingat akhirat lah, dunia ni best. Pergi kepada orang yang nak akhirat ni, akhirat dunia tak ada apa. Akhirat apa gila akhirat dunia ni tak apa. Alah share dunia kan. Kita kata dunia. Habis tu tak hidup kat dunia. Itu semua mainan syaitan. Dunia kita kena hidup alam reality, bukan alam fantasi. Yang hidup alam fantasi ni Alice in Wonderland. Kita kena hidup alam reality kita kat dunia. Maka kita ni duduk kat dunia, kita kena berinteraksi dengan bijak dengan dunia. Bukan macam main supi tarakat, main zikir dan tak mau dah dunia. Zikir bini nak tinggal meleha dekat sorang-sorang kat rumah. Maka itu salah. Nabi tunjukkan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Hanzalah fikir aku ni duduk dengan Nabi, aku ingat akhirat, ingat neraka, aku rasa nak nangis. Tapi bila balik jumpa anak bini, aku rasa aku ni dah dah tak ingat dah. Munafik Hanzalah munafik kata. Jumpa Abu Bakar, cinta kat Abu Bakar. Aku ni duduk dengan Nabi, aku ingat Tuhan, ingat akhirat, nampak neraka tu macam nampak dengan mata. Tapi balik jumpa bini dah tak ingat aku dah. Abu Bakar kata, aku pun rasa macam tu, jom kita balik jumpa Nabi. Jumpa Nabi ya. Akan mengadu kat Nabi. Nabi kata, ya Hanzalah, hai Hanzalah, dunia ni, hidup kita ni kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Kalaulah apa yang kau ceritakan tu, iaitu maksudnya akhirat je kerjanya. Tak mau ni, bini semua tak mau, nanti kacau. Kalaulah begitu keadaannya, asyik nak akhirat, ingat masuk menangis, takut neraka, ingat syurga,
maka malaikat ambil spring kat hang lah. Nabi kata kat Allah, malaikat tu tak ada nafsu. Kerja malaikat taat kepada perintah Allah. Tiba-tiba ada manusia yang dia bagi nafsu tu taat macam malaikat. Malaikat pun tak ambil spring lah. Hebat dia ni, ada nafsu pun boleh kawal dia tu. Jadi Nabi ajar bagaimana kita hidup kat dunia ni. Maka atas diri kau ada hak, atas perempuan isteri kau ada hak. Maka berilah hak kepada orang yang berhak. Nabi tengok perempuan, teringin dia kepada nafsu syahwat wanita. Nabi masuk dalam, tengah sembang sahabat, Nabi masuk dalam. Bila keluar dalam keadaan mandi, sahabat tanya kepada Nabi, apa yang berlaku? Aku tengok tadi ada perempuan lalu timbul syahwat nak perempuan, maka aku pergi mendapatkan isteriku. Maka Nabi ajar, begitulah yang kau buat jika berlaku benda yang sama. Jom nak berzikir bini duduk dalam bilik. Ya Allah, lelaki aku ni apa hal? Asyik berzikir je, tak nak aku dah ke? Berlaku kepada Abu Darda. Abu Darda ni bini dah attention. Datang Salman Al-Farisi kata, hanya pak serabut lah. Makanya Abu Darda tu bukan nak perempuan lah, bukan dia nak aku. Maka buat apa? Aku nak berhias. Tak apa, tengok. Bila jamu makan, dia tak makan, dia puasa Abu Darda. Abu Darda buka puasa makan. Aku tak makan. Makanlah dia. Tengah malam bangun nak sembahyang. Belum lagi tidur. Salman ajar dia main tidur, bukan sembahyang. Dia bangun lagi nak sembahyang lagi, tidur. Bangun lagi sembahyang, tidur. Dah sepertiga akhir malam, bangun. Inilah time dia. Dia ajar bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan nak bahagikan dunia akhirat tu. Maka biar seimbang. Bukan akhirat je kerjanya, bukan dunia je kerjanya. Mesti seimbang. Bukan ustaz ni ceramah, dia tak ada shopping. Mana boleh. Ustaz pun nak shopping juga. Dari ceramah-ceramah nak shopping juga, nak jalan juga, nak bawa family pergi cuti kan. Ni bila jadi ustaz dia, zoo tak bawa ke anak-anak. Tak boleh, aku banyak kuliah kan. Tak betul ya. Maka ustaz pun nak pergi zoo juga. Nanti bila datang nak time untuk bersama isteri dan anak-anak. Itulah Islam ajar kita. Tapi syaitan dia pandai kan. Dia masuk waktu lah yang mana hebat agamanya. Ni dunia tak payahlah dunia. Kau ni akhirat. Sesat habis belaka, melompat dan gelap. Yang mana nak dunia pula, hebat dunia ni sedap, lazat. Akhirat tu apa ada, sembahyang buat penat je. Maka kita kena tahu tindak tanduk iblis supaya kita tak masuk dalam dia punya talbis dan dia punya apa orang kata godaan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, berbalik ke mustajab tu. Bila banyak dalam kata tadi selepas asar. Kita ni memang antara khatib ada mimbar. Tapi waktu tu kalau kita datang awal, kita datang ke masjid. Yang saya tahulah, kita tak galakkan negeri sembahyang lah tu. Jika khatib naik mimbar, bukan maksudnya kita datang masjid, khatib belum naik mimbar, maka itu boleh sembahyang. Betul. Tapi kalau kita dah sembahyang, kita dah tak. Kita dah sembahyang, kita sembahyang mutlak. 2 rakaat mutlak, salat mutlak. Sampailah bila khatib naik di mimbar dah tak ada sembahyang lah. Waktu tu boleh berhenti. Masalah ni, InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.